Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Madnor bin Majapuni selaku pensyarah Kaidah Penyelidikan dan Revolusi Industri 4.0 kod kursus DT 50703. Pada hari ini kami akan membentangkan tajuk tahap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi TMK dalam pengajaran pendidikan Islam dan pendidikan moral. Sebelum saya meneruskan pembentangan ini, terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan ahli-ahli di dalam kumpulan kami. Saya Muhammad Syafwan Iqmal bin Sapardin, nomor metrik PP23120004T. Saudara Muhammad Azhari bin Maisin, nomor metrik PP23126060T. Saudara Muhammad Zulfikri bin Syamsir, nomor metrik PP23120066T. Saudari Syakira binti Jamain, nomor metrik PP23120001T. Dan Saudari Nur Akila binti Aminuddin, nomor metrik PP23121333T. Baik, kita pergi kepada latar belakang kajian terlebih dahulu. Latar belakang kajian ini adalah penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi yang mana sentiasa berkembang seiring dengan arus zaman yang menuntut kepada pelbagai teknologi baru yang dibangunkan oleh manusia bagi memudahkan mereka di dalam tujuan pekerjaan setiap hari. Oleh karena itu, pengaplikasiannya di dalam pendidikan pada abad ke-21 ini adalah suatu yang sejajar dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia sekarang, yang mana menekankan kepada komponen kemahiran maklumat, media dan teknologi di dalam pengajaran dan pembelajaran guru dan murid yang turut boleh diketengahkan di dalam pelbagai mata pelajaran, terutama sekali pendidikan Islam dan pendidikan moral. Ini karena gabungan kedua-dua mata pelajaran ini yang lebih menekankan kepada kaidah pembentukan sasya dan nilai-nilai murni dalam kalangan murid dan pelajar, serta membentuk mereka menjadi seorang yang mempunyai kepribadian seimbang, menjadikannya salah satu mata pelajaran yang dikira sebagai kritikal dan perlu diperhatikan keperluannya dalam penggunaan peranti teknologi untuk tujuan pengajaran di bilik darjah. Dan secara umumnya kajian ini dilaksanakan seperti mana yang disebutkan tadi adalah bagi menilai tahap kecekapan guru-guru pendidikan Islam dan pendidikan moral dalam mengendalikan peranti teknologi dan kesannya terhadap prestasi para pelajar di dalam kedua-dua mata pelajaran berkenaan. Seterusnya adalah berkaitan dengan pernyataan masalah. Walaupun sebenarnya telah banyak kajian yang telah dilaksanakan berkenaan dengan penggunaan elemen TMK dalam pengajaran pendidikan Islam maupun pendidikan moral oleh para pengkaji terdahulu, namun kajian di antara hubungan TMK dan prestasi para pelajar dalam kedua-dua mata pelajaran berkenaan masih lagi boleh dibilang kurang. Dan seperti mana yang kami telah temui, terdapat beberapa masalah yang timbul di dalam perkara ini. Seperti mana yang disebutkan oleh Fauzi, Ilyas, Muhammad Noh, Muhammad Pisol, dan Mazalan pada tahun 2021, yang mana mereka menyatakan bahwa tidak semua guru boleh menerima baik penggunaan TMK ini di dalam skop pengajaran mereka. Bukan hanya semata-mata pendidikan Islam dan pendidikan moral, malah di dalam mata pelajaran yang lain. Pada penelitian yang lain juga, Salsabila, Ramadan, Hidayatullah, dan Nur Anggraini pada tahun 2022 juga menyatakan walaupun guru-guru ini menggunakan peranti multimedia di dalam pengajaran mereka, tetapi para guru masih lagi bergantung kepada peranti multimedia yang lama, ataupun boleh dikatakan sebagai lapuk, yang mana tidak mampu untuk menyokong aplikasi teknologi semasa yang telah saya nyatakan sebenarnya tadi, bahwa perkembangan aplikasi dan juga teknologi adalah sentiasa berkembang dari semasa ke semasa. Baik, mengapa kami melaksanakan kajian ini? Objektif kajian kami ini adalah pertama untuk melihat
tahap penggunaan pelajar diploma pendidikan lepasan ijazah ataupun kita sering kenal dengan terma DPLI UMS terhadap elemen teknologi maklumat dan komunikasi sebagai seorang pengajar bagi mata pelajaran pendidikan Islam dan pendidikan moral. Nomor 2 pula adalah menilai kemampuan pelajar diploma pendidikan lepasan ijazah UMS dalam mengendalikan alatan teknologi dalam proses pengajaran pendidikan Islam dan pendidikan moral. Akhir sekali adalah mengkaji hubungan di antara kemampuan pelajar diploma pendidikan lepasan ijazah UMS sebagai bakal guru dalam menggunakan TMK ataupun elemen TMK bagi proses pembelajaran dan pemudacaraan PDPC serta kesannya pula terhadap prestasi para pelajar dalam mata pelajaran pendidikan Islam dan pendidikan moral. Daripada objektif berkenaan pula timbul persoalan untuk kajian ini. Soalan pertama adalah bagaimana tahap penggunaan pelajar di PLIMS terhadap teknologi maklumat dan komunikasi dalam mengajar pendidikan Islam dan pendidikan moral? Itu yang pertama. Yang kedua adalah adakah pelajar di PLI UMS ini mampu menggunakan dan mengendalikan alatan teknologi dalam sisi pengajaran mata pelajaran pendidikan Islam dan pendidikan moral. Akhir sekali seperti mana yang dinyatakan di dalam objektif adalah adakah terdapat hubungan di antara kemampuan pelajar di PLI UMS sebagai bakal guru pada masa akan datang dalam mengendalikan penggunaan elemen TMK bagi pengajaran pendidikan Islam dan pendidikan moral di dalam pembelajaran dan pemudacaraan PDPC serta kesannya terhadap prestasi para pelajar bagi kedua-dua mata pelajaran berkenaan. Baik, kita beralih kepada hipotesis kajian. Di dalam kajian ini, pengkaji telah membuat suatu andaian awal bagi keputusan akhir kajian ataupun topik yang ingin dikaji ini. Terdapat dua hipotesis yang telah dibuat, yaitu yang pertama hipotesis null dan kedua adalah hipotesis alternatif. Hipotesis null bagi kajian ini adalah tidak terdapat hubungan signifikan antara tahap penggunaan TMK, yaitu teknologi maklumat dan komunikasi, pelajar di PLIMS sebagai pengajar pendidikan Islam dan pendidikan moral dengan kesannya terhadap prestasi pelajar dalam mata pelajaran pendidikan Islam dan pendidikan moral. Manakala terdapat hipotesis alternatif bagi hipotesis null ini, yaitu lawan kepada pernyataan hipotesis null itu, yaitu wujudnya ataupun terdapat hubungan signifikan antara tahap penggunaan TMK pelajar di PLIMS sebagai pengajar pendidikan Islam dan pendidikan moral dengan kesannya terhadap prestasi pelajar dalam mata pelajaran pendidikan Islam dan pendidikan moral. Oke, kita pergi kepada definisi operasional. Di dalam melaksanakan kajian ini, terdapat beberapa terma di dalam tajuk kajian yang menjadi terma penting di dalam melaksanakan kajian secara lebih terperinci. Yaitu di dalam slide ini dinyatakan 3 terma penting. Yaitu yang pertama adalah tahap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi TMK dalam pengajaran. Terma ini bermaksud peringkat kemampuan dan kebolehan guru dalam mengendalikan peranti multimedia sebagai alat sokongan mengajar yang pelbagai bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kreatif serta kondusif, seperti mana yang dinyatakan oleh Halili dan Suguneswari pada tahun 2016. Terma kedua pula adalah pendidikan Islam. Apakah itu pendidikan Islam? Al-Muhammadi pada tahun 1984 telah membuat takrifan berkenaan dengan terma pendidikan Islam sebagai suatu pengajaran yang berasaskan kepada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bagi membentuk akal, hati, rohani dan jasmani zahir maupun batin manusia berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu hadis Rasulullah SAW. Dan terma terakhir bagi definisi operasional adalah terma pendidikan moral.
Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2019, pendidikan moral ini adalah suatu program pengajaran yang mendidik murid supaya menjadi insan yang bermoral atau berakhlak mulia dengan menekankan kepada 3 aspek, yaitu aspek penakulan pemikiran moral, aspek emosi moral, dan aspek perlakuan moral. Seterusnya saya akan membentangkan berkaitan sorotan kajian. Harun 2015 menyatakan dalam kajiannya, pembelajaran berasaskan TMK lebih berkesan daripada kaedah pembelajaran tradisional. Kamaluddin 2020 di dalam kajiannya menyatakan cabaran dalam melaksanakan TMK ialah kekurangan kemahiran dan pengetahuan guru dalam teknologi. Seterusnya Salihin 2021 di dalam kajiannya menyatakan penggunaan TMK dalam pendidikan dapat membantu guru dalam merancang pengajaran yang berkesan. Seterusnya Abdul Rahim 2023 di dalam kajiannya menyatakan pengajaran dan pembelajaran pendidikan moral melalui TMK seperti WhatsApp adalah berkesan dalam menyampaikan maklumat kepada pelajar. Seterusnya saya akan membentangkan bahagian saya, iaitu metodologi kajian. Okey, kajian kami ini kami menggunakan pendekatan kuantitatif berbentuk deskriptif dan juga inferensi. Okey, analisis deskriptif ni kami gunakan dalam kajian kami untuk menerangkan apa yang wujud berkaitan dengan pemboleh ubah dalam sesuatu situasi, manakala analisis inferensi pula kami gunakan untuk mengkaji hubungan antara pemboleh ubah dalam kajian kami. Kami juga menggunakan instrumen soal selidik untuk menjawab kesemua persoalan-persoalan di dalam kajian kami ini. Okey, seterusnya adalah populasi dan sampel kajian. Dalam kajian kami telah menyasarkan seramai 145 orang pelajar di PLI UMS sesi 2023-2024 sebagai populasi dalam kajian kami. Bagi mendapatkan sampel, kami telah menggunakan teknik persampelan rawak muda dan juga merujuk jadual penentuan saiz sampel Krejci dan Morgan 1970. Hasilnya, seramai 104 orang pelajar di PLI UMS telah menjadi sampel dalam kajian kami. Okey, seterusnya adalah instrumen kajian. Bagi mengumpulkan data, kami telah memilih instrumen soal selidik. Borang soal selidik telah kami edarkan secara atas talian menggunakan platform Google Forms. Dalam borang soal selidik tersebut mengandungi 14 soalan dan kami telah pecahkan kepada 3 bahagian. Bahagian A mengandungi maklumat demografi responden, manakala bahagian B pula mengandungi soalan-soalan yang berkaitan dengan tahap penggunaan teknologi maklumat komunikasi pelajar di PLI UMS sebagai pengajar dalam mata pelajaran PI dan juga P Moral. Manakala bahagian C pula adalah hubungan keberkesanan teknologi maklumat komunikasi terhadap prestasi pelajar dalam mata pelajaran PI dan juga P Moral. Data-data yang terkumpul dalam bahagian B dan juga C telah diukur menggunakan skala Likert 1 hingga 5 daripada sangat tidak setuju sehingga sangat setuju. Terdapat beberapa langkah yang telah kami jalankan dalam kaedah pengumpulan data. Okey, yang pertama, terlebih dahulu kami telah menentukan populasi dan juga sampel kajian. Setelah itu, kami akan memilih instrumen kajian yang bersesuaian dengan kajian kami. Kami telah memilih instrumen soal selidik. Kemudian, kami telah menguji kesahan dan juga kebolehpercayaan instrumen tersebut. Setelah pengujian instrumen selesai, kami akan mengedarkan borang soal selidik secara atas talian melalui platform Google Forms. Kemudian, data-data yang terkumpul melalui platform Google Forms tersebut telah dianalisis menggunakan aplikasi SPSS. Data-data yang diperolehi daripada Google Forms akan dianalisis melalui perisian Statistical Package for Social Science. SPSS telah digunakan untuk mencari nilai min,
nilai sisihan piawaian dan juga mengukur kekuatan hubungan antara pemboleh ubah dengan menggunakan nilai korelasi Pearson. Saya akan menerangkan bahagian dapatan kajian, iaitu bagi tajuk kajian tahap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi, iaitu TMK, dalam pengajaran pendidikan Islam dan pendidikan moral. Okey, kita lihat pada slide yang seterusnya, iaitu dapatan demografi. Okey, kajian ini telah dilakukan ke atas 104 orang guru pelatih yang mengambil jurusan di PLI, dan daripada maklumat demografi ini seramai 38 orang lelaki, iaitu sebanyak 36.5%, dan manakala perempuan pula adalah seramai 66 orang, iaitu 63.5%, iaitu sebanyak 100 orang lah. Okey, seterusnya kita melihat pada pengkhususan mata pelajaran pula. Okey, bagi bidang pengkhususan bagi jadual ini adalah kami telah terdapatnya 6 mata pelajaran, iaitu pendidikan Islam, pendidikan jasmani dan kesihatan, pendidikan sains dan matematik, pendidikan seni dan visual, seterusnya pendidikan teknik dan vocational, dan yang terakhir adalah bahasa Melayu. Okey, daripada jadual ini kami berjaya mengumpulkan seramai 10 orang daripada pendidikan Islam, iaitu 9.6%. Pendidikan jasmani pula adalah 11.5%. Pendidikan sains dan matematik pula sebanyak 27.9%, iaitu antara yang teramai di dalam tajuk kami. Seterusnya pendidikan seni dan visual, iaitu sebanyak 12.5%. Bagi subjek teknik dan vocational seramai 20.2%, dan bahasa Melayu pula adalah seramai 19 orang, iaitu 18.3%. Okey, slide yang seterusnya menunjukkan jadual kekerapan dan peratusan responden mengikut julat umum. Okey, untuk julat umum berdasarkan jadual ini, oleh kerana di dalam DPLI hanya ada dalam kalangan 23 sehingga 35 tahun sahaja, jadi kami telah memecahkan kepada 3 bahagian. Okey, bahagian yang pertama 23 sehingga 25 tahun, iaitu seramai 45 orang dengan peratusan sebanyak 43.3%. Manakala 26 sehingga 30 tahun pula adalah yang teramai, iaitu hampir daripada separuh, sebanyak 51 orang, iaitu 4.0%, dan yang terakhir 31 hingga 35 tahun, iaitu hanya 8 orang sahaja dengan peratusan 7.7%. Okey, seterusnya bagi pengalaman mengajar pula. Pengalaman mengajar bagi guru pelatih sebelum menghadiri di PLI menunjukkan sedikit saja perbezaan dengan guru pelatih yang tiada pengalaman pengajar. Daripada jadual tersebut kita dapat melihat yang ada pengalaman sebanyak 48 orang, iaitu 46.2%, dan tiada pengalaman mengajar didapati lebih sedikit, iaitu seramai 56 orang dengan peratusan 53.8%. Okey, kita lihat
jadual yang seterusnya, iaitu jadual laporan dapatan terhadap persoalan penggunaan pelajar di PLI sebagai pengajar terhadap penggunaan TMK. Okey, daripada jadual ini, daripada persoalan ini, min terhadap jadual ini adalah 4.25 dan sisihan piawaian adalah 0.556, dan bagi sisihan piawai adalah tahap dia adalah sederhana, jatuh pada sederhana lah. Okey, seterusnya, slide yang seterusnya, bagi persoalan hubungan keberkesanan TMK terhadap prestasi pelajar. Okey, min bagi persoalan ini adalah 40.39 dan sisihan piawaian adalah 0.637, dan ianya juga adalah bagi tahap sederhana juga. Okey, dan yang terakhir, slide yang terakhir adalah bahagian hubungan antara tahap TMK dan komunikasi pengajar dengan prestasi pelajar. Kita menggunakan ujian kolerasi Pearson bagi mengenal pasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan TMK dengan prestasi pelajar dalam pengajaran pendidikan Islam dan pendidikan moral. Analisis kolerasi Pearson dijalankan. Berdasarkan jadual ini didapati nilai perkali kolerasi R iaitu 0.404 dan nilai signifikan P adalah lebih daripada 0.001. Dengan ini didapati bahawa nilai signifikan adalah kurang daripada 0.05. Ini jelas menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara hubungan penggunaan TMK, iaitu persoalan pertama, dengan pengajaran pendidikan Islam dan pendidikan moral dengan prestasi pelajar. Okey, oleh itu nilai perkali kolerasi menunjukkan bahawa wujudnya hubungan positif yang sederhana tinggi antara penggunaan TMK berdasarkan jadual di atas dan prestasi pelajar dalam mata pelajaran pendidikan Islam dan juga pendidikan moral. Dan hasil daripada dapatan ini juga dirujuk melalui interpretasi kekuatan kolerasi daripada Davis pada tahun 1971. Terima kasih kepada dokter dan kepada rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Saya akan meneruskan pembentangan pada bahagian perbincangan. Di sini saya akan menekankan beberapa isi penting, yaitu ada 4 isi penting. Antaranya pertama adalah pengetahuan teknologi maklumat dan komunikasi atau TMK. Guru-guru perlu kepada pengetahuan yang luas dalam bidang TMK yang meliputi pelbagai bentuk, yang mana perlu diterapkan dalam kalangan guru, yang mana ia sangat berkait rapat dengan pengaplikasiannya dalam bilik darjah untuk tujuan memudahkan mereka menyesuaikan diri dengan teknologi dalam proses pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC. Dan seterusnya, yang kedua adalah mahir mengendalikan teknologi. Kemahiran dalam menggunakan peranti teknologi mampu menjadi alat bantu dalam menyampaikan maklumat dengan kaedah yang menarik dan memudahkan pelajar memahami suatu konsep yang diajarkan dalam skop pendidikan Islam dan pendidikan moral, yang mana ia menjadi suatu proses pengintegrasian yang baik untuk mengimbangi kaedah pengajaran tradisional. Yang ketiga adalah mempelbagaikan penggunaan aplikasi. Aplikasi dalam pendidikan adalah sebuah alat digital tambahan yang dapat membantu meningkatkan keberkesanan pengajaran guru kepada pelajar, yang mana penggunaan aplikasi yang sesuai dengan kedua-dua mata pelajaran berkenaan mampu membuka ruang
penerokaan, dan percambahan idea baharu yang berkaitan dengan topik yang dipelajari melalui pengenalan pelbagai aplikasi permainan atau kuis. Dan yang terakhir adalah pengalaman belajar secara interaktif kepada pelajar, yang mana TMK atau Teknologi Maklumat Komunikasi mewujudkan pelbagai aplikasi yang menyediakan kandungan interaktif seperti video, audio, dan gambar yang menayangkan berbagai konsep dalam mata pelajaran pendidikan Islam dan pendidikan moral. Secara langsung ia memberikan pengalaman kepada pelajar untuk belajar, yang mana ia juga mampu menarik minat mereka dalam meneroka topik yang diajar, lalu sekaligus merintis pemikiran kreatif dan kritis yang berkaitan. Dan selain itu, pelajar juga dapat menggunakan aplikasi pencarian bagi mengumpulkan beberapa banyak informasi tentang nilai-nilai moral dan etika yang boleh diterapkan dalam kehidupan seharian, serta bagi guru mereka boleh menggunakan platform digital bagi melaksanakan perbincangan, perkongsian nota misalnya, dan pembelajaran luar daripada bilik kerja dengan mudah. Itu sahaja daripada saya. Akhir sekali kita pergi kepada kesimpulan. Merujuk kepada kajian yang telah dibuat, sesungguhnya terdapat kesan yang boleh dilihat apabila guru menyeimbangkan penggunaan elemen teknologi maklumat dan komunikasi ICT ataupun TMK dalam pengajaran pendidikan Islam dan pendidikan moral. Ketersediaan guru mata pelajaran dalam menimba ilmu baharu setiap masa berkenaan penggunaannya mampu membentuk guru yang boleh mempelbagaikan bahan pengajaran ataupun alat pengajaran dalam mencapai objektif pengajaran kedua-dua mata pelajaran ini. Sekian pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.